Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. InsyaAllah malam ni adalah kuliah pertama berkaitan dengan 40 hadis Imam Nawawi. Kita menggunakan kitab yang ditulis oleh Dr. Abdullah Jalil. Hadis yang pertama adalah berkaitan dengan niat. Niat adalah asas pengiraan segala amalan di dalam syariat Islam. Hadis yang pertama, An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawah Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihayhima alladhaini huma asahhul kutubil musannafah. Jadi hadis ini, maksud hadis daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan syariat atau agama itu hanyalah dikira atau diterima dengan berasaskan niat. Dan sesungguhnya bagi setiap individu itu hanyalah apa yang telah dia niatkan. Barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu adalah kepada Allah dan Rasulnya, yakni diterima oleh Allah. Dan barang siapa yang hijrahnya itu adalah kerana dunia yang akan dimilikinya atau wanita yang akan dikahwininya, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang telah dia niatkan hijrah kepadanya, kerananya. Dua imam para hadis telah meriwayatkan hadis ini, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nama penuh Imam Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, wafat tahun 256 Hijriyah. Dan Imam Muslim, nama penuhnya Abu Al-Husayn Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri an-Naisaburi, wafat 261 Hijrah.
Semoga Allah meredai mereka berdua, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mereka berdua telah meriwayatkan hadis ini di dalam kedua-dua kitab sahih mereka yang merupakan kitab yang paling sahih pernah dikarang oleh ulama Islam. Imam Bukhari telah meriwayatkan hadis ini, innamal a'malu binniyat, di awal kitab sahihnya, Sahih Bukhari, dalam kitab iman, dalam bab hadis-hadis yang menerangkan bahawa semua amalan adalah dengan niat yang baik, dan bagi setiap orang dia mendapat pahala mengikut niatnya. Dan juga di beberapa tempat yang lain dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari. Sementara Imam Muslim pula meriwayatkannya hadis ini, innamal a'malu binniyat ini, dalam kitab Imarah, dalam bab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya amalan itu adalah dengan niat, hadis nombor 1907. Kepentingan hadis ini. Sesungguhnya hadis ini adalah hadis yang paling penting, yang menjadi asas, yang menjadi paksi kepada Islam. Ia adalah asas kepada Islam. Kebanyakan hukum-hukum Islam bersandarkan kepada hadis ini. Ini dapat dilihat dengan penjelasan beberapa ulama, antaranya Imam Abu Daud, yang telah berkata sesungguhnya hadis ini, iaitu hadis innamal a'mal binniyat, hanya sahaja bahawasanya segala amalan itu adalah dengan niat, adalah separuh daripada Islam. Kerana apa? Kerana ad-din itu ada dua perkara. Sama ada perkara zahir ataupun sama ada perkara zahir, yakni amalan, ataupun niat yang merupakan yang batin. Jadi dalam Islam itu ada dua perkara, perkara zahir dan perkara batin. Perkara zahir itu adalah amalan dan perkara batin itu adalah niat. Sebab itu Imam Abu Daud mengatakan bahawa hadis ini adalah separuh daripada Islam. Sementara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i pula berkata dalam hadis ini, innamal a'malu binniyat, bahawasanya segala amalan itu adalah dengan niat, mengandungi 1/3 ilmu. Pasal apa? Kerana usaha seseorang itu adalah sama ada dengan hati, atau dengan lidah, atau anggota tubuh badan. Maka niat dengan hati adalah salah satu daripada pembahagian tersebut. Ya. Maka niat dengan hati adalah salah satu daripada pembahagian, daripada 3 pembahagian tersebut. Iaitu usaha seseorang itu sama ada dengan hati, atau dengan lidah, atau dengan anggota. Kerana itulah para ulama suka untuk memulakan penulisan kitab dengan hadis ini. Imam Bukhari meletakkan hadis ini pada awal kitab sahihnya, Sahih Bukhari. Imam Nawawi juga memulakan ketiga-tiga penulisan kitabnya, iaitu Riyadhus Salihin, Al-Adhkar, ini baik, maksudnya
Dalam hadis ini, an Amirul Mukminin Abi Hafsin, daripada Amirul Mukminin kepada Khulafa Ar-Rasyidin. Amirul Mukminin. Dan Saidina Umar merupakan khalifah yang kedua. Jadi sebab tu dia kata an daripada Amirul Mukminin, daripada Amirul Mukminin. Sebab Saidina Umar merupakan salah seorang daripada Khulafa Ar-Rasyidin. Abi Hafsin, Abi Hafsin, Abi Hafs, maksudnya bapa singa. Kenapa dinamakan bapa singa? Gelaran bapa singa. Bapa singa ataupun Abu Hafs diberikan sebagai gelaran kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab kerana keberaniannya dalam mempertahankan syariat Islam. Jadi, qala telah berkata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Innamal a'malu binniyat. Innama, bahawasanya, innama. Innama ni adalah satu huruf hasar, yakni yang bertujuan untuk mensabitkan sesuatu yang disebut selepas daripada perkataan itu. Innama, bahawasanya atau sesungguhnya amalan itu dikira dengan niat. Dan ini, jadi innama ni dia ada dua fungsi. Pertama, mensabitkan sesuatu yang disebut selepasnya. Dan fungsi yang kedua, menafikan selainnya. Jadi bahawasanya, sungguh amalan itu dikira dengan niat. Niat pula maksudnya apa? Niat maknanya dari segi lughah, dari segi bahasa adalah qasad. Tujuan. Qasad. Tujuan. Dari segi istilah pula, niat itu ialah tujuan yang disertai dengan perbuatan. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bahawasanya bagi setiap individu atau bagi setiap orang manawa, apa yang diniatkan. Likulli imri'in, bagi setiap orang, bagi setiap individu itu maksudnya apa? Maksudnya individu itu boleh jadi sama ada lelaki maupun perempuan. Itu maksud imri'in. Bagi tiap-tiap individu, sama ada lelaki atau perempuan, manawa, apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Maka sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Apa maksud ila Allah? Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Ila Allah di sini bermaksud ke tempat yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat dan tujuan
yang diredai oleh Allah. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya? Hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya hijrahnya itu diterima oleh Allah dan diberi ganjaran oleh Allah, dapat pahala. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yankihuha. Dan sesiapa yang hijrahnya kepada dunia yang akan diperolehinya, awim ra'atin yankihuha, atau perempuan yang akan dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan sesiapa yang hijrahnya lidunya yusibuha, kepada dunia yang akan diperolehnya. Maksudnya apa? Maksudnya kerana tujuan keduniaan. Lidunya maksudnya kerana tujuan keduniaan yang ingin diperolehinya, atau awim ro'atin yankihuha. Maksudnya apa? Atau wanita yang dikahwininya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu kepada apa yang dihijrahkan ke atasnya. Sebab apa hadis ni dilafazkan? Imam At-Tabarani meriwayatkan dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir dengan rantaian perawinya yang thiqah daripada Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, Ibnu Mas'ud telah berkata, terdapat dalam kalangan kami ada seorang lelaki yang meminang seorang perempuan yang namanya Ummu Qais. Ummu Qais ini dia enggan, dia tak mau kahwin dengan lelaki yang meminangnya, kecuali apabila lelaki itu mau berhijrah ke Madinah. Jadi lelaki itu pun berhijrah ke Madinah dan mengahwini Ummu Qais. Maka kami menamakannya sebagai penghijrah Ummu Qais. Baik, kita tengok syarat niat. Innamal a'malu binniyat. Apakah syarat-syarat niat? Syarat niat. Ulama bersepakat mengatakan bahawa setiap amalan yang dilakukan oleh mukmin yang mukallaf tidak dikira dari sudut syarak dan tidak dibagi pahala dengan hanya melakukannya, kecuali disertai dengan niat. Niat adalah salah satu daripada rukun ibadat yang langsung. Contohnya sembahyang, puasa, haji. Ibadat-ibadat tersebut, sembahyang, puasa, haji dan lain-lain, tidak sah kecuali apabila dilakukan dengan niat. Manakala ibadat yang tak langsung, ibadat yang tidak langsung, yang jadi wasilah kepada ibadat langsung, yang menjadi perantaraan atau yang menjadi syarat kepada ibadat langsung, seperti wuduk yang menjadi syarat kepada sembahyang, dan juga mandi wajib, maka ulama mazhab Hanafi berpendapat bahawa niat adalah syarat sempurna sahaja bagi menghasilkan pahala dalam kes ibadat tak langsung seperti wuduk dan mandi wajib.
Manakala ulama mazhab Syafi'i dan lain-lain menyatakan bahawa niat juga merupakan syarat sah bagi ibadat-ibadat tidak langsung seperti wuduk dan mandi junub. Oleh itu, ibadat-ibadat tidak langsung tidak sah kecuali dengan niat. Bila nak niat? Waktu niat. Waktu niat ialah permulaan ibadat. Seperti kalau nak semayang, niat waktu permulaan semayang, iaitu seperti takbiratul ihram dalam ibadat semayang dan ihram dalam ibadat haji. Jadi niat adalah pada awal perbuatan semayang dan juga dalam dalam awal ibadat haji, iaitu ketika ihram. Manakala dalam ibadat puasa, niat sebelum puasa. Niat dulu, baru puasa. Untuk puasa wajib. Jadi untuk puasa wajib, memadai niat sebelum bermulanya puasa. Yakni sebelum terbitnya fajar pagi. Niat ni di mana? Niat di hati. Niat tu di hati. Kalau tak lafaz, sah tak niat? Sah. Sebab niat tu di hati. Tak disyaratkan berlafaz dengan niat tu. Contoh kalau nak semayang fardu asar, usalli fardal asri. Kena lafaz dah usalli fardal asri, tak payah. Yang pentingnya niat semasa takbiratul ihram. Allahu akbar. Masa tu niat semayang fardu asar. Jadi tidak disyaratkan berlafaz dengan niat. Walau bagaimanapun disunatkan berlafaz sebagai cara untuk membantu hati untuk mudah nak mengingati apa yang akan dilakukan atau apa yang ingin diniatkan. Disyaratkan juga pada niat menentukan perkara yang diniatkan. Contoh, usalli fardal asri. Jadi niat tu mesti menentukan perkara yang diniatkan. Contoh, semayang fardu asar. Untuk membezakan dengan semayang sunat asar. Fardu untuk membezakan dengan sunat. Dan asar untuk membezakan dengan semayang yang lain. Contohnya zuhur, maghrib. Jadi usalli fardal asri. Niat tu mesti disertakan juga dengan menentukan perkara yang diniatkan. Ta'yin. Oleh itu, tidak sah, tidak memadai bagi seorang tu meniatkan semayang saja. Dia nak Allah Akbar, niat semayang saja. Tak sah. Bahkan mesti menentukan jenis semayang tersebut. Sama ada zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, subuh ke. Dan juga perlu ditentukan juga sama ada dia fardu ataupun sunat. Contoh, usalli fardal asri. Jadi fardu tu nak membezakannya dengan sunat. Asar tu nak membezakan dengan semayang-semayang yang lain. Jadi berniat itu juga penting dalam kita melakukan apa saja amal yang soleh. Jadi hadis ini menerangkan bahawa sesiapa yang berniat untuk melakukan amal soleh, contoh berniat untuk duduk di masjid, berniat untuk iktikaf di masjid, tetapi terdapat keuzuran yang kuat seperti sakit atau seumpamanya yang menghalang beliau melaksanakannya, maka ia diberi pahala.
berdasarkan niatnya itu. Contoh dia niat nak pergi i'tikaf, nak pergi duduk i'tikaf di masjid. Tahu-tahu tengah nak pergi tu jatuh longkang, patah kaki contohlah. Tak boleh dia nak pergi i'tikaf. Tapi walaupun dia tak dapat pergi i'tikaf, tapi dia dah niatkan, tapi disebabkan ada keuzuran, contohnya kaki dia patah, maka dia dapat pahala. Dia diberi pahala berdasarkan niatnya itu. Contohnya, ikhlas dalam amalan dan ibadat. Dalam hadis ini, dia sebenarnya membimbing kita supaya kita ikhlas dalam melakukan amalan yang soleh dan juga masa beribadat, supaya mendapat ganjaran dan pahala di akhirat, juga supaya mendapat taufik, kekuatan dan an-najah, kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Jadi apa saja amalan baik yang kita lakukan, mestilah ikhlas. Ikhlas maksudnya melakukan amalan tersebut kerana Allah. Contoh, dia tu nak pergi iktikaf di masjid, nak pergi awal dan sebab nak beriktikaf di masjid. Niatnya mesti kerana Allah supaya mendapat pahala. Tapi kalau dia beriktikaf di masjid, pergi awal tu beriktikaf di masjid, dia niat, nak bagi, contohlah nak bagi orang puji dia. Dia ni rajin lah pergi awal masjid, iktikaf di masjid. Contoh, nak bagi orang puji. Itu tidak ikhlas. Itu tidak ikhlas. Itu mungkin dia masuk dalam kategori riak. Riak ni nak menunjuk-nunjuk bila dia melakukan sesuatu amal soleh. Dia pergi iktikaf di masjid, pergi awal nak tunjuk ke orang. Itu tak ikhlas dan tidak diberikan ganjaran oleh Allah. Contohlah dia nak bersedekah. Bersedekah. Jadi dia nak sedekah, boleh tak dia sedekah dalam supaya orang lain tengok? Contoh, boleh tak dia nak pergi sedekah depan orang ramai ke tabung masjid, contohnya, supaya orang lain tengok? Boleh dengan niat supaya orang lain akan turut mengikuti perbuatan yang baik itu. Tapi yang lebih baik adalah bersedekah itu secara sembunyi. Sampaikan kalau sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu. Itulah yang terbaik. Baik. Jadi apa saja amalan yang kita laksanakan, mestilah niatnya mesti ikhlas lillahi ta'ala supaya mendapat ganjaran pahala yang akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Kalau kita buat satu amalan yang baik tetapi dengan niat bukan kerana Allah, Allah Ta'ala tidak akan memberikan ganjaran. Kena ingat yang tu. Setiap amalan yang bermanfaat, setiap amalan yang baik akan menjadi ibadat apabila disertai dengan niat dan keikhlasan kerana Allah dan untuk mencari keredaan Allah. Jadi macam kuliah malam ni pun, jadi orang yang memberi kuliah malam ini pun, dia mesti niatkan hanya untuk mendapat keredaan Allah. Bukan selainnya. Tak boleh niat buat kuliah online ni untuk misalnya jadi masyhur, untuk dipuji orang, untuk menunjuk-nunjuk.
Itu niat yang tidak ikhlas. Jadi untuk mendapat ganjaran daripada Allah, niatnya mestilah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Hanya sanya bahawasanya bagi tiap-tiap seseorang itu apa yang ia niatkan. Innamal a'malu binniyat. Hanya sahaja bagi tiap-tiap seorang itu apa yang diniatkan. Hanya sahaja amalan itu dikira dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya sahaja bagi tiap-tiap seorang itu apa yang diniatkan. Sesuai dengan apa yang telah diterangkan tadi. Innamal a'malu binniyat. Bahawasanya amalan itu dikira dengan niat. Dan bahawasanya sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Maka niat itu mempunyai arah atau ketentuan maksud. Niat itu ada maksud, ada tujuan. Kerana di sinilah terletaknya balasan baik atau jahat. Dan seseorang akan mendapat balasan itu sebanding dengan apa yang diniatkannya. Kalau niat kerana Allah, niat dia baik, maka dapatlah ganjaran. Kalau niat yang tidak baik, maka tidak dapatlah ganjaran. Kerana di sinilah terletak balasan baik atau jahat. Dan seseorang akan mendapat balasan itu sebanding dengan apa yang diniatkannya. Menurut ikhtiar, menurut usaha dia dan pilihan hatinya. Misalnya, satu ilmu ibadat seperti sembahyang yang wajib atau yang sunat baru dianggap sah serta diterima Allah dan diberi balasan oleh Allah sekiranya niat asal mendirikannya kerana Allah. Sebab itu di hujung niat usalli, di hujung niat itu adalah lillahi ta'ala. Mesti kerana Allah. Bukan kerana yang lain daripada Allah. Inilah yang dinamakan ikhlas, yang menjadi jiwa suatu amalan. Amalan tu tak dikira kalau tak ikhlas. Tak diberi ganjaran oleh Allah sekiranya tidak ikhlas kerana Allah. Inilah yang dinamakan ikhlas, dan ikhlas itu adalah jiwa suatu amal. Dan amal yang demikian inilah yang diperintahkan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Maksudnya, dan tidak diperintahkan mereka melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kerana Allah dan menjauhi kesesatan, dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan memberikan zakat, kerana yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi nampak tak? Jelas di sini bahawa suatu amal itu dianggap sah kalau diwujudkan dengan niat atau qasad. Tapi niat atau qasad itu terletak pada haluan atau arah tujuannya. Kalau niat kerana Allah, dikatakan ikhlas. Kalau tidak, tidaklah dinamakan ikhlas. Kalau nak buat satu kerana manusia, nak buat satu kerana kaya, nak buat satu kerana apa-apa selain pada Allah, itu bukan ikhlas.
Jadi niat yang terselit di hati ialah punca yang menentukan akibat amal. Baik amal itu kalau niatnya baik. Jahat amal itu kalau niatnya jahat. Sekalipun amal itu pada lahirnya baik, malah niat itu pula ada kalanya dapat mengubah sesuatu perkara dan adab, menjadikan dia suatu jenis ketaatan dan jalan ke arah mendampingkan diri dengan Allah. Jadi contoh, kita ambil contoh. Orang tu makan. Orang makan dengan niat atau qasad tujuan memelihara hidupnya serta menguatkan tubuh badannya untuk dapat melaksanakan amal ibadat kepada Allah dan dapat menunaikan kewajipannya terhadap agama, keluarga dan bangsanya. Maka makan itu dapat ganjaran pahala. Makan pun boleh dapat ganjaran pahala. Contoh lain lagi, kalau dia tidur. Dia tidur dengan niat, bila tidur ni dapat rehat dan tubuh badannya jadi sihat. Untuk dia boleh buat ibadat, dia boleh buat amal taat, maka tidur pun dapat pahala. Jadi maka makan atau minum atau tidur dianggap ibadat atau taat dan bukan kerana memuaskan nafsu semata-mata. Makan kalau sekadar nak muas nafsu, minum sekadar nak bagi sedap, nak memuaskan nafsu, tak dapat apa. Tapi kalau makan dan minum itu niat untuk menjadikan badan kita sihat, untuk kita boleh buat ibadat, untuk kita boleh cari rezeki untuk keluarga, maka itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. Makan atau minum pun dianggap ibadat dengan syarat niat kerana Allah. Begitu juga amalan lain. Pergi jogging boleh jadi ibadat. Tidur boleh jadi ibadat. Asalkan niat kerana Allah. Kalau pergi jogging semata-mata nak pergi jogging, tak dapat apa. Tidur semata-mata tidur, nak dapat mimpi yang syok-syok, tak dapat apa. Tapi kalau tidur, niat untuk dapat kerehatan supaya bila bangun tu kuat untuk buat ibadat, untuk melakukan ketaatan, untuk mencari rezeki, insya-Allah dapat pahala. Jadi orang yang berilmu tidur pun dapat pahala. Makan pun dapat pahala, minum pun dapat pahala. Kena tahu cara-cara untuk dapat pahala. Kena tak ni niat itu mestilah niat ikhlas kerana Allah. Tetapi ketetapan ini ialah terbatas pada perkara yang harus pada syarak. Makan, minum, tidur. Kalau niat ikhlas, dia jadi ibadat. Mengenai perkara yang haram, maka haram itu tetap haram. Nak buat benda haram, niat kerana Allah, tak dapat apa. Niat nak minum arak, nak bagi kuat, tak dapat apa. Nak jadi ibadat tu terhad kepada perkara yang harus. Maka perkara yang haram, kalau niat ikhlas pun, dia tetap haram. Niat atau qasad yang baik tidak dapat mempengaruhi dan mengubah sesuatu hukum yang haram. Orang yang berusaha mengumpulkan wang yang haram dengan cara terlibat dengan riba, contohnya, tapi niatnya baik, iaitu untuk bina masjid. Dia berniaga cara haram,
dia menipu orang, dia pinjam, melibatkan riba, dia melabur, buat pelaburan secara haram, tapi niat dia baik. Contoh, dia nak buat masjid umpamanya, tidaklah dianggap baik. Tak dianggap baik, walaupun maksudnya baik. Dan orang yang melihat akan perkara yang haram dengan niat yang baik, iaitu untuk merenungi dan menikmati kesenian atau keindahan ciptaan Allah misalnya, tidaklah pula dikatakan baik, sekalipun maksudnya baik. Dia duduk di tepi pantai, contohlah, duduk di pantai. Tengok perempuan, pakai seksi-seksi, separuh bogel. Dia nak, tujuan dia, niat dia nak tengok keindahan ciptaan Tuhan. Contoh macam tu. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Tidak dianggap baik. Sebab melihat perkara haram itu tetap haram, walaupun niat dia baik. Niat dia nak melihat keindahan ciptaan Tuhan, contohlah. Tetap tak baik. Kerana kebaikan niat tidak ada pada barang yang haram. Niat baik, tapi perbuatan itu haram. Jadi tak ada lah kebaikan niat itu. Kebaikan niat tidak ada pada barang yang haram dan yang makruh. Apakah maksud niat orang yang berhijrah bersama Rasulullah? Setelah Rasulullah menyatakan pada hadis tersebut bahawa segala amal adalah dengan niat, dan tiap-tiap seorang mendapat balasan menurut apa yang diniatkan, maka dinyatakannya pula maksud niat orang yang berhijrah bersamanya ke Madinah demi kepentingan agama Islam. Orang yang berhijrah ke Madinah bersama-sama Nabi sebelum pembukaan Mekah dengan maksud yang baik lagi ikhlas semata-mata kerana Allah dan Rasulnya, maka dikatakan hijrahnya itu hijrah kepada Allah dan Rasulnya, dan sudah tentu mendapat ganjaran yang sesuai dengan maksudnya. Sebaliknya, ada pula orang yang berhijrah ke Madinah pada masa itu bersama Rasulullah dengan maksud yang tidak sesuai dengan tuntutan agama. Malah hijrahnya itu untuk kepentingan peribadi. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Rasulullah, yang dinyatakan oleh Rasulullah dalam sabdanya, iaitu barang siapa hijrahnya bagi dunia yang ia akan memperolehinya atau perempuan yang ia ingin mengahwininya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi jelas di sini bahawa hijrah dan perbuatan atau amal yang sepertinya ada mempunyai dua macam keadaan. Ada yang dilakukan kerana agama dan ada pula dilakukan kerana dunia atau lainnya, walaupun pada zahirnya kelihatan kerana agama. Contohnya macam ni. Contohnya orang yang menunaikan haji untuk berniaga dan orang yang menuntut ilmu untuk mendapatkan kedudukan dalam masyarakat. Masing-masing akan mendapat balasan menurut niat atau qasadnya. Jadi orang tu dia pergi mengaji, tak kira lah mengaji di pondok ke, di universiti ke, di peringkat mana pun. Dia belajar di peringkat ijazah ke, master ke, PhD ke. Kalau dia mendapat belajar menuntut ilmu tu untuk mendapatkan kedudukan, maka apa berlaku? Dia akan mendapat balasan menurut niat.
atau menurut qasadnya itu. Kalau dia dapat PhD, dia buat PhD contoh, semata-mata nak bagi dapat naik pangkat daripada pensyarah kepada pensyarah kanan. Dia dapat lah tu. Dia dapat lah balasan menurut niat atau qasadnya. Dia dapat tu. Ya, rugi ya. Belajar PhD sampai 3 tahun, ada 4 tahun, ada yang sampai 10 tahun pun ada. Tapi kalau niat semata-mata bila dapat PhD ni, oh, dapat naik pangkat lah. Dapat lah naik pangkat tu. Dia dapat balasan ikut apa yang diniatkannya. Tapi kalau dia belajar, contohnya belajar sampai PhD, dengan ada PhD tu dia dapat dia belajar tu, menuntut ilmu tu kerana Allah. Tak kira lah dia belajar peringkat ijazah, sarjana muda, sarjana ke, PhD ke. Belajar kerana Allah. Niat ikhlas kerana Allah. Maka insya-Allah akan dapat ganjaran. Jadi siapa nak belajar tu, nak sambung belajar tu, ingat niat belajar kerana Allah, lillah ta'ala. Kalau dapat, tak apa. Kalau dapat, tak apa. Tapi niat lillah ta'ala. Kalau dapat, kemudian dapat pangkat tinggi, tak apa. Tapi bukan itu niatnya. Niat lillah ta'ala. Pada zaman Nabi dulu, ada yang berhijrah ke Madinah. Tapi hijrah bukan kerana maksud menunaikan tuntutan agama. Sebaliknya, iaitu untuk menyampaikan hajatnya. Ibnu Mas'ud menerangkan bahawa di antara para sahabat, ada seorang lelaki yang ingin berkahwin dengan seorang perempuan yang bergelar Ummu Qais. Tapi Ummu Qais sendiri tak suka menjadi isterinya. Kalau lelaki itu tak mau berhijrah ke Madinah. Ummu Qais kata, kalau nak nikah dengan aku, kena berhijrah ke Madinah. Karena itu, maka berhijrahlah lelaki itu ke Madinah. Kemudian berkahwinlah mereka. Lelaki itu dengan Ummu Qais. Kata Ibnu Mas'ud, kami menamakan orang itu dengan Muhajir Ummu Qais, iaitu seorang yang berhijrah kerana Ummu Qais, bukan kerana Allah dan Rasulnya. Inilah gambaran hijrah yang oleh Rasul dikatakan hijrah kerana perempuan. Awim ro'atin yang kihuha. Dia berhijrah kerana perempuan. Sebagaimana yang disebut dalam hadis ini. Jadi inilah gambaran hijrah oleh Rasulullah yang dikatakan hijrah kerana perempuan yang disebutkan dalam hadis ini. Apa maksud hijrah? Hijrah menurut bahasa ialah meninggalkan. Dan erti hijrah menurut istilah yang dikehendaki, yang dimaksudkan pada hadis tersebut ialah meninggalkan negeri Mekah lalu berpindah ke Madinah untuk kepentingan agama Islam. Pengertian ini adalah khusus dengan keadaan pada waktu itu. Dan ada pun pengertiannya yang umum, pengertian hijrah yang umum yang berlaku pada setiap zaman, iaitu hijrah dari melakukan larangan Allah atau meninggalkan daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah sama sekali untuk melaksanakan segala yang diperintah dan yang disukai Allah. Itu maksud hijrah. Seulang, maksud hijrah yang umum, yang berlaku pada setiap zaman, termasuk zaman ini, ialah berhijrah dari melakukan larangan Allah atau meninggalkan dari melakukan larangan Allah. Tinggalkan daripada melakukan larangan Allah sama sekali untuk melaksanakan, untuk membuat apa yang diperintahkan oleh Allah dan untuk membuat apa yang diredai oleh Allah. Inilah
pengertian hijrah dan hakikat hijrah yang meliputi segala macam hijrah yang dituntut oleh Islam kepada seseorang, iaitu hijrah dengan perkataan, perbuatan dan hati. Jadi maksud tinggal yang tak baik untuk buat benda yang baik. Itulah hijrah. Artinya, tidak melakukan sesuatu yang dilarang itu sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan ataupun dengan hati. Hijrah kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Hijrah kepada Allah dan Rasulnya seperti yang disebutlah hadis ini, iaitu melakukan hijrah itu sesuai dengan maksud ataupun tujuan agama. Dan pengertian hijrah ini meliputi pula kepada perintah yang lain, iaitu suatu perintah mestilah dilaksanakan sesuai dengan tuntutan agama. Jadi, kalau syariat kata boleh, maka buat. Kalau syariat, kalau tak patuh syariat, maka wajib untuk meninggalkan. Itu hijrah. Sebaliknya, ada juga hijrah kepada yang lain dari Allah dan Rasulnya. Apa maksud hijrah? Selain daripada, apa maksud hijrah kepada yang lain dari Allah dan Rasulnya? Iaitu, contohnya, kerana dunia. Seperti mana disebut di sini. Kerana dunia. Di dunia. Kerana dunia. Awim ra'atin. Atau kerana perempuan. Iaitu kerana dunia atau kerana perempuan. Masuk dalam pengertian ini, segala amal yang dikerjakan, buat apa pun, kerana kepentingan dunia atau kerana mata benda dunia, kerana nak dapat harta dan kedudukan. Dan ini sudah tentu berlawanan dengan hakikat ikhlas. Pi ceramah merata-rata. Pasal apa? Untuk dapat imbuhan yang banyak. Orang bayar sampai 15,000. Pi ceramah untuk dapat harta. Contoh. Atau supaya orang puji. Dia ni hebat. Kerana kepentingan dunia. Atau kerana harta. Atau kerana kedudukan. Ini berlawanan dengan hakikat ikhlas. Tetapi inilah yang menjadi daya pendorong bagi kebanyakan orang yang beramal untuk mengejar keuntungan yang segera lagi dekat sesuai pengertian dunia itu sendiri. Jadi sebab tu kita boleh tengok ada juga orang-orang yang melakukan amal yang soleh tapi kerana dunia. Contoh apa lagi? Ini contoh. Contoh dia buka ma'at tahfiz. Tapi buka itu dia sendiri jadi kaya. Dapat mengat keuntungan daripada situ. Ini bukan hakikat ikhlas. Tapi ramai orang buat macam tu. Ramai orang buat macam tu. Pasal apa? Untuk mengejar kekayaan. Untuk mengejar keuntungan. Itulah dunia. Inilah. Untuk mengejar keuntungan yang segera dan cepat dan dekat. Itulah maksud dunia. Apa maksud dunia? Dunia ni. Apa maksud dunia? Kehidupan sekarang adalah dalam dunia. Kita mah hidup di dunia. Menurut pengajaran Islam, dunia bagi orang Islam adalah sebagai alat
Dunia ni adalah sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Dunia ni bukan matlamat. Dunia ni adalah wasilah, sebagai perantaraan atau sebagai alat. Iaitu alat atau perantaraan untuk mencapai kepada tujuan akhir, iaitu di akhirat. Sebab itu, tidak dikehendaki kepada orang Islam beramal dan berbuat kebaikan untuk dunia semata-mata. Tidak dikehendaki kepada orang Islam beramal, buat benda baik ni, dan berbuat kebaikan untuk dunia semata-mata. Tak digalakkan. Tak dikehendaki. Atau untuk mendapatkan kemegahan hidup di dalamnya. Tak dikehendaki. Tak boleh macam tu. Kerana yang demikian tidak sedikit pun membawa kepada tujuan dari hidup di dunia. Pengertian dunia ialah segala makhluk yang ada atau yang wujud sebelum akhirat. Dunia semua ni. Dunia maksud apa? Dunia ialah segala makhluk yang ada atau yang wujud sebelum akhirat. Perkataan dunia berasal dari perkataan dunuwun, artinya dekat. Atau dari dana'ah, artinya kehinaan. Ini bererti bahawa setiap orang yang beramal pasal nak mengejar dunia, nak mengejar kemewahan, nak mengejar kekayaan, nak mengejar kedudukan, adalah beramal untuk mendapatkan suatu faedah yang dekat dan yang hina dalam dunia ni saja. Dan dunia yang dimaksudkan oleh hadis ialah segala macam faedah dan muslihatnya serta keuntungannya yang dekat dan hina. Kelihatan pada mata yang akan diperolehnya sekarang dan juga dalam jangka waktu yang tertentu, yang tak sampai kepada akhirat. Contoh dia pergi ceramah merata, nak bagi dapat duit saja, nak bagi dapat duit, nak bagi megah, nak dapat kedudukan tinggi. Jadi itu adalah keuntungan yang dekat dan hina, sebab dia tak sampai kepada akhirat. Yang dikehendaki dalam hadis ini ialah melakukan amal ibadat, amal soleh lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala semata-mata. Perkataan dunia adalah umum, iaitu meliputi apa saja yang ada, termasuklah makhluk manusia. Dalam hadis ini disebutkan satu jenis pasangan hidup orang lelaki, iaitu orang perempuan yang menjadi niat dan qasad orang yang berhijrah, sebagaimana yang disebutkan tadi. Sebutan ini sesuai dengan kejadian itu lagi mengandung pengertian bahawa menyebut perkataan perempuan secara khusus padahal ia telah masuk ke dalam pengertian dunia, memberi pula suatu kesimpulan, iaitu orang perempuan adalah di antara bilangan syahwat yang disukai manusia dan ia terletak pada kedudukan pertama di antara segala macam syahwat sesuai dengan firman Allah, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, dihiaskan kepada manusia kesukaan kepada syahwat, yakni orang-orang perempuan. Jadi di sini timbul satu persoalan mengenai perkahwinan sebagaimana yang diterangkan dalam hadis. Pertanyaan tu ialah, bukankah perkahwinan satu daripada tuntutan syarak? Jadi mengapa pula dikatakannya daripada tuntutan dunia dan dicela? Kan? Pasal apa pula? Pasal apa pula berkahwin dengan perempuan tu dikatakannya daripada tuntutan dunia dan dicela? Jawapannya ialah bahawa walaupun perkahwinan dari tuntutan syarak, tetapi kerana orang lelaki itu menampakkan hijrahnya kerana Allah, padahal di hatinya tidaklah kerana demikian. Jadi hijrahnya ialah kerana hendak berkahwin dengan perempuan tu, dan dia bersengaja menyembunyikan niat dia
yang berlainan dengan maksud hijrahnya. Dia berhijrah seolah-olah menampakkan dia berhijrah kerana Allah dan Rasul, tapi sebenarnya dia berhijrah kerana nak kahwin dengan perempuan tu. Kerana ini maka perkahwinan itu dikatakan tuntutan dunia serta dicela. Sebab niat dia berhijrah tu hanya kerana untuk berkahwin dengan perempuan tu, walaupun perkahwinan itu kahwinan digalakkan dalam Islam, tapi kerana niat dia berhijrah itu bukan kerana Allah dan Rasul, tapi kerana perempuan, untuk kahwin dengan perempuan tu. Kerana ini maka perkahwinan itu dikatakan tuntutan dunia serta dicela. Baik. Innamal a'malu binniyat. Amal, bahawasanya amalan-amalan. Apa maksud situ? Apa maksud al-a'mal? Amal. Amalan-amalan. Amal yang diniatkan untuk mengerjakan amalan itu ada dua macam bahagian. Amalan tu ada dua macam. Ada dua jenis. Pertama, amal yang ikhlas, dan kedua, amal yang tidak ikhlas. Ada dua aja. Amal yang ikhlas dan amal yang tidak ikhlas. Kedua-dua bahagian amal ini pada zahirnya kelihatan sama keadaannya, tetapi pada batinnya terdapat perbezaan oleh berlainan niat atau qasadnya. Seorang tu dia pergi masjid tiap-tiap waktu. Jadi, adakah dia pergi masjid tu? Pergi masjid tu adalah amalan yang baik. Tapi adakah amalan itu kerana ikhlas kerana Allah ataupun tidak? Jadi yang pertama, seorang tu boleh jadi pergi masjid kerana ikhlas kerana Allah. Kedua, seorang tu pergi masjid tapi dia pergi masjid tu bukan kerana Allah. Contoh, dia pergi masjid tiap hari, tapi kerana dia AJK masjid, dia kena pergi tiap hari. Siapa rajin pergi masjid? Pasal orang lantik dia AJK. Kalau tak lantik tak pergi. Itu adalah amalan yang tidak ikhlas kerana Allah. Contohlah, amal yang ikhlas ialah amal yang didasarkan kepada niat yang baik dan ikhlas. Insya-Allah diterima Allah dan diberikan ganjarannya. Imam Nawawi dalam keterangannya mengenai amal yang disertai niat yang baik telah berkata bahawa amal itu ada tiga bahagian. Pertama, amal yang dikerjakan kerana takut kepada Allah. Amal itu dinamakan ibadat hamba. Kedua, amal yang dikerjakan kerana mendapatkan syurga dan pahala. Buat baik, tapi kerana pasal apa buat baik? Rajin pergi masjid, rajin pergi menuntut ilmu, rajin sedekah. Kerana apa? Pasal nak dapat syurga, pasal nak dapat pahala. Amal itu dinamakan ibadat saudagar. Saudagar ni orang yang berniaga. Ibadat orang yang berniaga. Ibadat saudagar. Ketiga, amal yang dikerjakan kerana malu kepada Allah dan kerana melaksanakan hak kehambaan dan membuktikan kesyukuran serta merasakan diri sebagai seorang yang masih dalam kecuaian dan kebimbangan yang penuh ketakutan kerana tak tahu adakah amalnya diterima atau tidak. Amal ini dinamakan ibadat orang yang merdeka. Dan inilah rupa amal ibadat yang dimaksud oleh Rasulullah sewaktu menjawab
Sungutan Aisyah berkata, mengapakah Rasulullah bersusah payah berdiri semayang sunat waktu malam sampai bengkak-bengkak kedua belah kakinya? Padahal Allah telah mengampunkan dosanya, dosa Rasulullah yang lalu dan yang akan datang. Aisyah pernah tanya kepada Nabi. Jadi Rasulullah dalam jawapannya dia berkata, afala akunu abdan syakura, tidakkah patut aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi sendiri, dosa yang lepas dan dosa akan datang diampunkan, maksum. Tapi pasal apa Nabi semayang sunat tengah-tengah malam sampai kaki dia bengkak-bengkak? Jadi ini adalah ibadat seorang hamba yang bersyukur kepada Allah. Demikianlah ada ketiga-tiga bahagian amal itu dinamakan amal ibadat orang yang ikhlas. Berlainannya hanya terletak pada bahagian-bahagiannya saja. Jadi ketiga-tiga jenis ini diterima. Jadi amal ikhlas tu ada tiga. Pertama, amal dibuat kerana takut kepada Allah. Yang kedua, amal yang dibuat kerana nak dapat pahala dan nak dapat syurga. Dan yang ketiga, amal yang dibuat kerana untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Ketiga-tiga ni diterima. Dinamakan ketiga-tiga tu amal ibadat orang yang ikhlas. Tiga-tiga tu ikhlas. Kesimpulannya, amal yang ikhlas ialah amal yang diqasadkan, yang dibuat tujuan, yang bermatlamatkan kepada Allah, yang diqasadkan kepada Allah, bukan kepada yang lain daripada Allah. Dalam hadis ada diceritakan orang bahawa seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah, lalu lelaki itu berkata, ya Rasulullah, ada seorang lelaki yang bersedekah dan ia suka supaya dipuji dan diberikan pahala kepadanya. Rasulullah tidak dapat berkata apa-apa kepada orang itu sehingga diturunkan ayat ini. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maksudnya, firman Allah, maksudnya maka barang siapa mengharapkan pertemuan Tuhannya, hendaklah ia kerjakan amal soleh. Dan janganlah ia sekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Jadi ibadat yang baik pun boleh jadi rosak. Walaupun seorang tu buat banyak amal ibadat yang baik. Banyak buat ibadat, banyak buat amal yang soleh, sedekah. Sampai ada yang buat masjid. Tapi kena jaga. Sebab ada benda-benda yang boleh merosakkan amal tersebut. Umpama kita nak pergi beli buah durian, umpama kita beli buah durian, beli buah durian punya lah banyak, 3 bakul yang besar buah durian, penuh bonet kereta. Balik di rumah kupas buah durian tu, tengok semua mangkap, satu pun tak boleh makan. Sebab apa? Buah durian tu dia kira buah durian mangkap. Mangkap tak boleh makan, rosak. Jadi kita tak mau amalan kita jadi macam itu. Wal'iyadzubillah. Tak mau amalan kita jadi macam durian mangkap. Buat amalan banyak, tengok-tengok di akhirat itu, esok jadi mangkap. Maksudnya amalan itu dah rosak. Sebab-sebab yang merosakkan amal. Antara sebab-sebab yang merosakkan amal seorang ialah perasaan ujub. Aku ni hebat loh, no? Dan kekagumannya dengan amalnya.
Oh, merasa ujub, merasa diri dia tu hebat. Dan perasaan kesombongan. Dia rasa takabur. Oh, aku ni lebih hebat daripada orang lain. Hmm. Itu boleh merosakkan amal. Perasaan ini merosakkan serta memusnahkan keikhlasan amal bagaimanapun elok dan sempurna pada zahirnya. Yang ni takut ni. Duk pergi semayang, duk pergi masjid berpuluh-puluh tahun. Tak tinggal waktu. Sentiasa duduk belakang imam. Yang ni kita takut. Kalau buat benda yang baik kerana rasa diri dia hebat dan dia rasa sombong, takabur, diri dia lebih hebat daripada orang lain, ataupun kerana dia nak menunjuk-nunjuk pada orang lain, ini akan merosakkan keikhlasan amal. Walaupun amal tu elok, walaupun dia semayang sah, bagus, pakaian dia bagus, zahirnya bagus, zahirnya bagus. Macam buah durian lah. Tengok kulit tu nampak elok lah. Merlit, elok. Buka-buka mangkap. Itu contoh dia lah. Contoh buah durian. Jadi selain pada ujub, selain pada takabur, ada lagi perasaan yang membahayakan, yang merosakkan amal. Iaitu perasaan riak. Sayyidina Umar pernah berkata kepada Mu'adh bin Jabal yang sedang menangis, "Kenapa engkau menangis?" Sayyidina Umar tanya kepada Mu'adh bin Jabal, "Pasal apa hang menangis? Pasal apa hang teriak?" Jawabnya, jawab Mu'adh bin Jabal, "Kerana ada hadis yang aku telah dengar dari Rasulullah yang mengatakan bahawa yasirur riya'i syirkun. Yasirur riya'i syirkun. Sedikit saja riak itu adalah syirik." Sebab tu Mu'adh menangis, teriak. Harith Al-Muhasibi berkata bahawa ikhlas itu ialah engkau maksudkan taat kepada Allah. Ikhlas tu maksud? Ikhlas tu ialah engkau maksudkan, engkau matlamatkan taat itu niatnya kepada Allah. Engkau maksudkan taat kepada Allah. Dan engkau tidak memerlukan kepada yang lain daripada Allah. Itu maksud ikhlas. Saya ulang, ikhlas ialah engkau maksudkan taat kepada Allah dan engkau tidak memerlukan kepada yang lain daripada Allah. Payah nak sampai tahap ikhlas ni, payah. Kita kena train diri kita, kita kena latih diri kita. Riak itu maksud apa? Riak itu ada dua macam. Pertama, engkau maksudkan taat kepada manusia. Buat sesuatu yang baik itu kerana manusia. Tujuannya supaya manusia puji. Contohnya, riak ada dua macam. Pertama, engkau maksudkan taat kepada manusia. Buat taat itu, qasad dia, tujuannya kepada manusia. Dan kedua, engkau maksudkan buat benda yang baik itu kepada manusia dan kepada Allah. Kepada manusia dan kepada Allah. Kedua-duanya adalah memusnahkan amal. Contoh buat amal baik, pergi sembahyang awal, bersedekah banyak, buat sedekah kepada masjid. Ada yang buat masjid pun ada. Tapi kalau tujuannya kerana manusia puji dan juga kerana Allah, maka amal juga musnah. Amal juga musnah. Jadi untuk diterima, amal itu hanyalah semata-mata kerana Allah. Buat masjid contoh, derma buat masjid 10 juta contoh. Pasal apa? Kerana Allah
dan juga kerana manusia. Contoh, orang puji, aku ni bagus, orang puji. Itu pun rosak. Jadi nak dapat ikhlas itu mesti semata-mata kerana Allah. Abu Laith As-Samarqandi, seorang ulama fiqh dan tasawuf yang wafat pada tahun 373 Hijrah, berpendapat bahawa apa yang dikerjakan kerana Allah adalah diterima dan apa yang dikerjakan kerana manusia adalah ditolak. Amal yang dicampuri riak bukan amal bersih. Riak ni maksud buat sesuatu kerana nak menunjuk kepada manusia. Contoh pergi masjid awal, pakai elok-elok pergi awal, nak bagi jiran tengok. Contoh. Itu dipanggil riak. Riak ni nak memperlihatkan amal baik kita kepada orang lain. Nak nunjuk-nunjuk. Contohlah nak memperlihatkan amal baik kita kepada orang lain. Amal yang dicampuri riak bukan amal bersih, malah itulah amal yang menipukan diri, yang mengotorkan jiwa dan menghampakan harapan. Jadi mangkap. Buat satu supaya nak nunjuk-nunjuk kepada orang. Jadi macam durian mangkap. Menghampakan harapan. Rasulullah menamakan riak sejenis syirik yang paling halus. Sebagaimana sabdanya, akhwafu ma akhafu alaikum syirkal asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya, rawahu Ahmad. Maksud hadis, yang amat ku takuti, kata Rasulullah, yang amat aku takuti atas kamu ialah syirik yang paling kecil, yang halus. Kemudian ditanya mengenainya, apa dia syirik yang halus tu? Iaitu Nabi kata, Nabi bersabda, itulah riak. Riak tu Nabi kata syirik yang kecil. Riak itu biasanya ada pada amal, iaitu amal itu dikerjakan untuk diperlihatkan kepada orang. Dia buat benda baik tapi dia nak menunjuk, diperlihatkan kepada orang. Dan ada pula pada meninggalkan amal. Dia tak maulah pergi masjid awal-awal, takut riak. Boleh. Iaitu amal itu tidak dikerjakan kerana orang. Tak mau pergi masjid tu, tak mau pergi dah masjid tu, takut nanti riak, tunjuk kat orang. Boleh. Iaitu amal itu tidak dikerjakan kerana orang. Jadi beramalnya atau tidak adalah kerana orang lain. Jadi beramalnya atau tidak adalah kerana orang lain. Kedua-dua riak. Riak ada dua. Buat satu kerana orang ataupun tak buat kerana orang. Pun riak. Pun riak juga. Fudail bin Iyad, seorang ulama tasawuf yang wafat pada tahun 187 Hijrah, berasal dari Kufah dan menetap di Madinah, telah berkata, Fudail bin Iyad telah berkata, tarkul amali min ajlin nas riya'un, wal amalu min ajlin nas syirkun, wal ikhlasu an yu'afiyaka Allah minhuma. Maksudnya, meninggalkan amal kerana manusia adalah riak. Tak mau buat baik kerana manusia, tak mau buat baik, itu pun riak. Meninggalkan amal kerana manusia adalah riak. Beramal kerana manusia adalah syirik. Ikhlas itu ialah Allah menyelamatkan engkau dari keduanya. Ana aghna syuraka'i an syirk man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Riwayat Muslim.
Aku kaya sekutu daripada bersertaku padanya akan yang lain daripadaku, aku tinggalkan dia beserta sekutunya itu. Hadis riwayat Muslim. Amal yang sekutukan tidaklah benar-benar merupakan amal yang ikhlas. Jadi buat sesuatu kerana manusia, contohnya, bukanlah amal yang ikhlas. Amal yang sekutukan tidaklah benar-benar merupakan amal yang ikhlas. Amal yang dibuat kerana selain daripada Allah bukanlah amal yang ikhlas. Contohnya, dia pulunlah buat kerja, rajin buat kerja supaya bos puji. Itu bukan amal yang ikhlas. Supaya naik pangkat, itu bukan amal yang ikhlas. Amal yang sekutukan tidaklah benar-benar merupakan amal yang ikhlas. Kerana orang yang mengerjakannya masih mengharapkan suatu faedah yang berasing-asingan selain dari Allah. Kerana itu, maka amalnya menjadi sia-sia, tidak diterima sebagaimana yang difahamkan dari hadis tersebut. Jadi contohnya, dia buat sesuatu, dia semayang lah contohnya, dia semayang, setiap waktu, dia rajin pergi ke masjid, rajin membersihkan masjid, rajin pergi merumput kawasan masjid, buat amal solat. Tapi dia buat tu contohnya supaya orang puji dia ataupun supaya orang bagi duit kepada dia. Itu bukan amal yang soleh. Kerana dia mengharapkan sesuatu. Kalau seorang tu dia katakan dia banyak sumbangan, banyak sumbangan kepada mak tahfiz ke, banyak sumbangan kepada masjid ke. Tapi kalau buat tu kerana contohlah, kerana supaya orang puji, supaya orang angkat dia, supaya dia jadi popular, supaya dia jadi selebriti. Kalau niatnya kerana itu, maka itu bukanlah amalannya ikhlas. Imam Ghazali dalam ulasannya mengenai perkara sekutu atau isyrak menerangkan bahawa sekutu pada amal yang menghilangkan pahala ialah sekutu dengan perasaan riya. Adapun sekutu dengan yang lainnya tidaklah menghilangkan pahala sama sekali. Hal ini samalah seperti urusan haji yang dikerjakan dengan maksud berniaga. Kalau dia pergi haji kerana nak bagi untung untuk berniaga, dan dengan urusan perang yang dimaksudkan untuk mempertahankan agama di samping mendapatkan rampasan harta benda. Atau contoh lain, dia pergi perang supaya kalau menang nanti dia dapat dapat harta rampasan perang tu. Orang yang mengerjakan haji dengan maksud yang tersebut akan mendapat pahala menurut kadar niatnya. Dia pergi haji, bagus dah. Tapi dalam pergi haji tu dia mungkin masukkan dalam Facebook ke, dalam Instagram ke, tunjuk supaya dia nanti bisnes dia lagi maju. Orang yang mengerjakan haji dengan maksud yang tersebut akan mendapat pahala menurut kadar niatnya. Manakala orang yang berperang itu pula akan mendapat pahalanya walaupun akan berkurangan dari yang sepatutnya. Dapat juga pahala ikut kadar niat dia. Kalau dia pergi perang sungguh-sungguh sampai menang, lepas tu dapatlah harta sebahagian daripada harta rampasan tu, dia dapat pahala tak? Dapat pahala juga. Tapi pahala dia kurang dari yang sepatutnya. Kalau dia pergi perang semata-mata kerana Allah, pahala dia memang maksimum lah. Kalau dia pergi haji semata-mata lillahi ta'ala, maka pahala dia maksimum lah. Dalam pada itu, Imam Ghazali menegaskan pula bahawa bagi menentukan berpahala atau tidak suatu amalan yang disekutukan itu, hendaklah diperhatikan kepada sebab-sebab yang menggerakkan amal.
Iaitu manakah di antara sebab-sebab itu yang telah kuat? Adakah sebab agama atau sebab dunia atau sebab keduanya sekali? Andai kata didapati sebab agama lebih kuat, maka berpahalalah. Tapi kalau didapati sebab dunia lebih kuat atau keduanya, sebab itu sama kuat dan sama berat, maka tidaklah berpahala. Contoh dia pergi haji. Jadi kalau berat, kalau berat, sebab yang menggerakkan amal itu, kalau sebab dia pergi haji itu contohlah, maka berat kepada sebab agama, dia dapat pahala. Tapi kalau berat kepada sebab dunia, maka dia tak dapat pahala. Itu kata Imam Al-Ghazali. Kalau didapati sebab dunia itu lebih kuat, atau keduanya sebab itu sama kuat, sebab agama, sebab dunia sama kuat dan sama berat, maka tidaklah berpahala, kata Imam Ghazali. Tapi kalau sebab agama, ya, lillahi ta'ala tu kuat, melebihi pada sebab dunia, maka berpahala lah. Andai kata didapati sebab agama lebih kuat daripada sebab dunia, maka berpahala lah. Kalau didapati sebab dunia tu lebih kuat, ataupun sebab dunia dan sebab agama tu sama kuat, maka tidaklah dapat pahala. Itu kata Imam Al-Ghazali. Asy-Syaikh Izzuddin Ibni Abdul Salam pernah ditanya orang tentang kelakuan orang yang sembahyang yang memanjangkan rukun sembahyangnya kerana manusia. Dia sembahyang sujud lama, rokok lama. Contohlah. Apa hukum dia? Beliau menjawab, saya mengharapkan bahawa tidaklah dihapuskan pahalanya jika perbuatan sekutunya itu, iaitu memanjangkan rukunnya kerana manusia pada sifat amal itu sahaja. Tetapi jika sekutunya itu didapati pada asal atau dasar amal, iaitu qasad sembahyangnya kerana Allah dan kerana manusia, maka teranglah tidak diterima sembahyang. Jadi Syekh ni kata, saya mengharapkan bahawa pahala dia tidak dihapuskan jika perbuatan sekutunya itu, iaitu memanjangkan rukun kerana manusia pada sifat amal itu sahaja. Tapi jika sekutunya itu didapati pada asal, iaitu qasad niat sembahyang kerana Allah dan kerana manusia, maka teranglah tidak diterima sembahyang. Jadi hadis ini mengandungi beberapa petunjuk. Pertama, bahawa niat adalah dikehendaki untuk suatu amal, supaya amalan itu berlaku menurut kemahuan dan pilihan hati orang yang melakukannya, dan dia sendiri yang bertanggungjawab atasnya. Menurut pendapat kebanyakan ulama, bahawa niat adalah wajib untuk suatu amal. Mereka tidak berselisih faham tentang wajibnya. Jadi niat itu adalah wajib untuk suatu amal. Hanya dalam perkara ibadat yang dipertikai tentang adakah ibadat itu berdiri sendiri atau hanya sebagai satu syarat saja. Misalnya seperti bersuci atau wudu. Golongan yang berpendapat bahawa wudu itu ibadat yang tersendiri mengatakan wajib niat untuk mengesahkannya. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Tetapi mereka yang berpendapat bahawa wudu itu hanya sebagai syarat sah sembahyang, seperti syarat menghilangkan najis, mengatakan pula niat hanyalah untuk menyempurnakan wudu sahaja. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Balasan atas amal dari niat tersebut menurut ketentuan qasad orang yang mengerjakannya, dan ia sendiri yang akan menerima balasannya. Jadi, tidaklah diharus bagi seseorang menggantikan atau mewakilkan amalnya kepada orang lain, kerana niat tidaklah harus digantikan.
Dalam pada itu ada juga perkara yang dikecualikan, iaitu seorang boleh mengadakan wakilnya untuk melakukannya dalam perkara pembahagi zakat, menyembelih korban dan sebagainya. Ada benda yang kita boleh wakilkan lah. Contoh untuk pembahagian zakat dan untuk menyembelih korban. Amal yang diperintahkan untuk menunaikannya hendaklah diqasadkan kepada Allah. Artinya, hendaklah diikhlaskan kepada Allah dan tidak boleh kepada yang lain daripada Allah, supaya amal itu akan diberi ganjaran oleh Allah di akhirat. Baik. Ulama usul fiqh menjadikan hadis tersebut, hadis innamal a'malu binniyat ini, sebagai dasar untuk menciptakan satu kaedah hukum fiqh. Kaedah itu adalah al-umuru bimaqasidiha. Berdasarkan hadis ini, ulama usul fiqh, jadi ada satu, kita panggil apa, qawaid fiqhiyah. Ada satu qawaid fiqhiyah yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara adalah dengan maksudnya. Menurut kaedah ini, al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara adalah dengan maksudnya. Menurut kaedah ini, suatu itu ada kala dihukumkan haram dan ada pula masanya dihukumkan halal mengikut perhitungan qasad, tujuan ataupun maksud orang yang melakukannya. Contohnya ialah haram menurut hukum perbuatan seseorang yang tidak mau bertegur dengan saudaranya lebih 3 hari jika maksud berbuat demikian semata-mata menurut sebab kemahuannya sendiri. Tapi jika maksudnya itu kerana sebab yang diharuskan syarak, maka tidaklah haram. Tapi jika maksudnya itu kerana sebab yang diharuskan syarak, maka tidaklah haram. Haramlah pula perbuatan seorang yang memungut barang-barang kehilangan di jalan jika maksudnya untuk terus memilikinya. Tetapi jika untuk memeliharanya sambil berusaha memberitahukan tuan haknya untuk diserahkan kembali kepadanya, maka tidaklah haram. Jadi setiap perkara bergantung kepada tujuannya. Misalnya kalau dia terjumpa satu barang di tengah jalan, boleh tak dia ambil barang tu? Bergantung pada maksudnya. Boleh jika dia ambil barang tu dengan tujuannya untuk mengembalikan barang tu kepada pemiliknya apabila dia mengiklankan dan pemiliknya datang untuk mengambil barang tersebut. Tapi haram jika dia ambil barang tu dengan niat untuk dia gunakan untuk diri sendiri. Itu jadi haram. Jadi satu perbuatan itu bergantung kepada tujuannya. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan bersambung dengan hadis yang kedua, iaitu hadis yang berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan serta tanda hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.